Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Ismadi daripada kumpulan 3. Di sebelum kita pergi lebih lanjut mengupas tentang hasil kajian kami, saya nak ringkaskan tentang keseluruhan kajian yang kami jalankan. Ini sebagai permulaan, saya nak tegaskan di sini bahawa ada dua perkara dalam hidup ni yang berjalan secara seiringan, iaitu agama dan juga sains. Yang mana sebenarnya kalau kita tinggalkan salah satu daripadanya, maka akan jadi perbalahan yang besar daripada pelbagai aspek. Begitu juga dengan kajian yang kami jalankan yang bertajuk bentuk muka bumi, sfera ataupun rata pada perspektif agama dan sains. Jadi sebenarnya isu ini telah pun dibangkitkan sekitar abad 17 dahulu dan telah pun dinafikan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Galileo Galilei. Walaupun begitu, ia telah pun dibangkitkan semula di Malaysia oleh dua orang individu yang bernama Latifah dan juga Muhammad Aizat. Jadi kami menjalankan kajian ini sebenarnya adalah untuk mencari fakta dan juga kebenaran mengenai struktur bentuk muka bumi yang kita duduk sebenarnya, dan juga kami jalankan kajian di kalangan mahasiswa dan mahasiswi untuk mengkaji tahap pengetahuan mereka mengenai bentuk muka bumi kita. Jadi oleh itu kajian ini telah kami jalankan melalui beberapa metod, iaitu pertamanya dengan carian melalui internet dan juga buku, dan satu lagi melalui kajian Google Form yang mana kami edarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi. Jadi secara ringkasnya, kesimpulan yang kami dapat adalah kesemua para ilmuwan bersependapat bahawa bentuk muka bumi kita ni adalah sfera. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hasil daripada kajian kami, nantikan pembentangan daripada rakan-rakan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syazrul bin Zulkifli. Jadi kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang bumi datar. Beberapa tahun kebelakangan ini, isu berkaitan sains dan Tuhan berkaitan bumi datar kembali hangat diperkatakan oleh ramai pihak. Hal ini terjadi disebabkan terdapat golongan bijak pandai mempercayai bahawa bumi ini berbentuk datar. Golongan ini meluaskan kepercayaan mereka dan akhirnya mempunyai jumlah pengikut yang ramai. Pada pertengahan abad yang lalu, teori ini telah pun dibantah oleh ilmuwan bernama Galileo. Kepercayaan beliau tentang bumi berbentuk datar ini bercanggah dengan kepercayaan masyarakat pada masa itu. Galileo mendukung konsep bumi dan planet mengelilingi matahari. Hal ini disimpulkan dari pengamatannya melalui teleskop. Beberapa tahun kemudian, masyarakat dapat menerima bahawa bumi ini berbentuk bulat dan sama sekali tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, isu kembali hangat apabila seorang penulis bernama Samuel Robotham menulis buku berjudul Zetetic Astronomy. Beliau meyakini bahawa bumi ini berbentuk datar dan berpusat di kutub utara dan dikelilingi oleh dinding ais di Antartika. Di Malaysia pula, terdapat individu mendakwa bahawa bumi ini berbentuk datar kerana salah faham Al-Quran. Oleh itu, angkasawan negara Datuk Syekh Muzaffar menjawab teori ini melalui laman sosialnya. Bumi berbentuk geosfera, bukan seperti bola tetapi lebih kepada telur. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fahmi Abdullah. Jadi saya akan terangkan tentang latar belakang kajian kumpulan kami yang bertajukkan bentuk muka bumi. Okey, pada tahun 2019 telah timbulnya beberapa kepercayaan yang mengatakan bentuk muka bumi itu datar. Hal ini disebabkan beberapa golongan bijak pandai yang mempercayai bahawa bentuk muka bumi itu datar, dan diorang sebarkan kefahaman ni dan dapat menerima banyak pengikut. Okey, pada pertengahan abad, teori ini bercanggah dengan seorang ilmuwan yang bernama Galileo. Galileo mendukung heliocentrism, iaitu konsep bahawa bumi dan planet itu mengelilingi matahari. Okey, hal ini disimpulkan dari pengamatan melalui teleskop. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk membuktikan bahawa bentuk muka bumi itu berbentuk sfera dan bukan datar.
Oleh itu kami akan mengkaji tahap kefahaman pelajar sekitar UTHM tentang bentuk muka bumi dari perspektif agama dan sains. Okey, pernyataan masalah, isu tentang bentuk muka bumi tercetus apabila keluarnya kenyataan tentang dakwa bentuk muka bumi akibat salah faham Al-Quran. Okey, kelompok yang mendakwa bentuk muka bumi itu mendata cuba menegakkan kefahaman mereka menggunakan ayat Al-Quran dan hujah agama. Berita ini bukan sahaja di kalangan agama Islam atau di Malaysia, ia juga tersebar ke seluruh dunia sehingga terciptanya Flat Earth Society, iaitu sebuah organisasi yang ditubuhkan oleh Samuel Shenton. Persoalannya, apakah bentuk muka bumi dari perspektif agama dan sains? Okey, objektif kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui konsep bentuk muka bumi itu dari perspektif agama dan sains, menilai tahap pengetahuan para pelajar tentang isu bentuk muka bumi, dan akhir sekali ialah langkah meningkatkan tahap kefahaman mereka tentang bentuk muka bumi itu sfera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Akil Azamuddin bin Azamil, nombor metrik AA 181717. Di hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan kajian untuk bentuk muka bumi, di mana kajian ini mempunyai kepentingan yang terbahagi kepada 6, iaitu individu, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan juga negara. Jadi untuk individu, kepentingannya adalah untuk membendung pemikiran seseorang agar individu itu mempercayai bahawa bumi itu tidaklah berbentuk rata, disertai dengan beberapa kajian dan juga sokongan-sokongan daripada ahli-ahli astronomi. Seterusnya adalah kepada keluarga, daripada individu kepada keluarga, di mana keluarga ini dapat kita buka kepada satu kelompok yang lebih besar, di mana daripada individu membentuk kepada kepercayaan di dalam keluarga yang akan membantu pemikiran-pemikiran dalam keluarga supaya tidak terpesong. Kemudian kepada masyarakat, yang mana masyarakat akan lebih faham jika perkara ini diterangkan secara umum dan diterangkan juga bukan hanya melalui agama, tetapi ia juga diterangkan melalui saintifik, di mana semua bangsa dan agama boleh mempercayainya, iaitu mengikut logik akal sendiri, dan juga kajian-kajian yang dilaksanakan mengikut apa yang telah dikatakan di dalam Al-Quran. Seterusnya melalui agama, seperti agama itu sendiri yang telah menyatakan bahawa bumi ini bukanlah berbentuk rata, bahkan ianya adalah berbentuk hamparan. Cuma ada pendetilan semua, yang mana pendetilan itu akan diterangkan secara saintifik. Kemudian kepada bangsa, iaitu akan menghidupkan etos bangsa yang inginkan pemikiran sejajar dengan bukti yang dinyatakan, bukan saja bercakap kosong. Seterusnya adalah kepada negara. Negara dapat menghasilkan individu-individu yang mahir bukan saja dalam bidang astronomi, bahkan juga dalam bidang-bidang penyampaian, dalam penyampaian maklumat dan sebagainya. Sekian saja untuk kepentingan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram Daniel bin Zainuddin dan akan menjelaskan tentang kajian literatur yang terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kajian sejarah, kajian aspek realiti ontologi dan pandangan realisme terhadap teori bumi datar. Yang pertama adalah kajian sejarah, di mana pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles pada 330 sebelum Masihi, yang kemudiannya disambung oleh Pythagoras pada 500 sebelum Masihi. Okey, bumi berada di pusat alam semesta, manakala bulan mengelilingi bumi pada orbit yang terdekat, sedangkan bintang-bintang pada orbit yang paling jauh. Artikel ini terkenal dengan teori Ptolemy. Teori ini dibuktikan oleh ilmuwan yang bernama Eratosthenes pada 276 sebelum Masihi sehingga 194 sebelum Masihi, di mana Eratosthenes ini adalah orang pertama yang memikirkan sistem koordinat geografi dan yang pertama mengelilingi bumi. Ini adalah gambaran tentang perhitungan untuk mengelilingi bumi.
Yang kedua adalah kajian aspek realiti ontologi. Ontologi merupakan satu daripada lapangan penyelidikan falsafah yang paling kuno, di mana ontologi ini berasal daripada perkataan Yunani, on bermaksud being and logos bermaksud logik. Ontologi adalah theory of being qua being, yakni teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Terdapat empat persoalan tentang ontologi, di mana saya sediakan pada slide ini. Ini adalah gambaran tentang eksperimen yang dilakukan oleh Bedford, dan ini merupakan gambaran oleh mereka kerana beranggapan bumi seperti piring di mana kutub utara berada di tengah-tengahnya. Yang ketiga adalah pandangan realisme terhadap bumi datar. Ia merupakan satu pandangan falsafah yang berkaitan dengan isu ontologi keilmuan. Realisme menganggap bahawa pengetahuan tentang entiti yang unobservable merupakan realiti, sehingga fenomena alam yang melibatkan entiti yang tidak terlihat dapat dianggap sebagai kebenaran. Tuntutan kedua kaum realisme ini adalah melibatkan entiti yang unobservable, di mana mereka meyakini bahawa tiadanya hukum graviti universal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Afiq Akmal bin Hasan dan nombor matrik saya AA180795. Hari ini saya akan membentangkan tentang metodologi kajian bagi kumpulan saya grup 3 daripada yang menjalankan tugasan bertajuk bentuk muka bumi. Jadi, jom kita teruskan kepada metodologi kajian. Pada awal perancangan kami ingin menggunakan metodologi seperti analisis dokumen dengan mencari keratan akhbar, artikel dan laman web yang berkaitan di internet. Selain itu, kami juga ingin merancang untuk melakukan temu bual di dalam kalangan pensyarah-pensyarah serta rakan-rakan mahasiswa. Akhir sekali, kami ingin menjalankan kajian secara soal selidik menggunakan Google Form yang dilancarkan pada 4 Mac 2020. Skop kajian yang kami pilih adalah dari skop atau pandangan agama Islam dan masyarakat dunia tentang bentuk muka bumi sebenar, sama ada rata ataupun berbentuk sfera atau globe. So, bilangan responden yang kami telah lakukan adalah seramai 31 orang merangkumi lelaki dan perempuan seperti di dalam cartapai yang kami akan nampilkan di dalam slide kami, iaitu lebih kurang 54.8% adalah perempuan dan 45.2% adalah lelaki. Seterusnya, dalam kajian ini kami hanya menganalisis dokumen dan soal selidik secara atas talian seperti mencari artikel, keratan-keratan akhbar yang lepas, isi-isi daripada kajian-kajian yang lepas bagi menjalankan soal selidik secara atas talian. Hal ini berikutan kerana penularan kes virus COVID-19 yang semakin merosingkan masyarakat Malaysia ketika ini. Udara serta persekitaran di sekeliling amat berbahaya untuk mengedarkan soalan-soalan soal selidik kepada penduduk dan para responden. Berikutan ini, kaedah temu bual yang kami rancang untuk lakukan pada hujung minggu juga tergendala atas faktor-faktor yang boleh memudaratkan diri dan juga arahan pihak kerajaan yang telah mengeluarkan perintah kawalan pergerakan bagi mengalau penularan virus ini. Oleh itu, kami hanya menggunakan 2 kaedah saja, iaitu menganalisis dokumen serta menjalankan soal selidik untuk mengumpulkan evidence dan data-data untuk menjalankan kajian ini. Sekian saja daripada saya. Kita teruskan kepada perbincangan dapatan kajian. Seterusnya adalah perbincangan dapatan kajian, di mana ianya terbahagi kepada 2, satu sains dan yang kedua adalah agama. Bagi sains, mudah untuk saya berikan adalah 4 poin, di mana poin yang pertama adalah bentuk planet yang lain. Dengan hujahannya, jika bumi berbentuk rata, mengapa pula planet-planet yang lain berbentuk bulat? Okey, hujahan ini sangat sesuai untuk dipikirkan oleh mereka yang beranggapan bahawa bumi itu flat. Mengapa bumi sahaja yang berbentuk rata, sedangkan planet-planet lain berbentuk sfera? Untuk poin yang kedua adalah tarikan graviti. Teori graviti sangat ringkas dengan terletaknya di tengah-tengah kerak bumi. Jika bumi berbentuk bulat, maka tarikan graviti di seluruh bumi adalah sama kerana kuasa graviti terletaknya di perut bumi. Yang ketiga adalah sudut bayang-bayang yang berbeza mengikut tempat. Eksperimen ini melibatkan 2 tiang yang berada di 2 tempat berbeza di bawah sinaran mentari yang sama. Dan yang terakhir adalah gambar dari ISS, iaitu International Space Station. Angkasawan yang berada di ISS akan
keliling bumi setiap 90 minit. Bukan sahaja dapat melihat dengan mata kasar, tapi mereka membuat dalam bentuk rakaman video yang dapat kita akses dan lihat secara live, secara langsung melalui website NASA. Okey, untuk agama saya berikan 2 tokoh, iaitu Muhammad Ibnu Ahmad Syams Al-Din Al-Maqdisi, dengan kata-kata hujahannya untuk mematahkan hujahan bahawa teori bumi itu rata adalah dengan kata-kata, adapun bumi maka sesungguhnya ia adalah seperti bola sfera yang terletak di tengah falak, sama seperti putih telur yang terletak di dalam telur. Ayat ini boleh dirujuk dengan Ahsanul Taqasim fil Ma'rifah. Okey, tokoh yang kedua yang mematahkan hujahan bahawa bumi itu rata adalah Ibnu Hazim dengan mengatakan bahawa firman Allah Subhanahu Wa Taala, bumi dan matahari bergantian untuk memberikan malam dan siang. Tegasnya lagi, mana mungkin pergantian malam dan siang boleh terjadi jika bumi bersifat rata dan mendatar. Atas dasar logik sekalipun ia mustahil untuk berlaku. Imam Fakhruddin Al-Razi berkata melalui tafsir Mafatih Al-Ghaib. Sekian, terima kasih. Saya Karti Puspanathan dan saya akan bentangkan tentang jawapan-jawapan yang diberikan oleh responden. Saya tidak dapat bacakan semua jawapan daripada responden disebabkan ada banyak soalan yang bentuk pelbagai, jadi tak cukup masa kalau saya baca semua jawapan daripada responden. Jadi saya akan bentangkan hanya yang ada graf saja. Tapi saya akan bacakan semua soalan. Soalan 1, apakah pandangan anda tentang isu bentuk muka bumi itu rata seperti di bawah? Soalan kedua, nyatakan sebab dan huraian jawapan pandangan anda. Yang ketiga, adakah anda percaya wujudnya golongan-golongan yang mempercayai bumi ini rata? Dan soalan keempat, pada pandangan anda, apakah yang menyebabkan wujudnya golongan-golongan pemikiran dan cendekiawan yang percaya bahawa bentuk muka bumi ini adalah rata? Jadi untuk soalan pertama, ramai yang menjawabkan sangat tidak setuju, iaitu bentuk muka bumi ini tidak rata. Dan yang seterusnya, soalan ketiga, ramai yang percaya bahawa ada mempunyai golongan-golongan yang mempercayai bumi ini rata. Dan soalan kelima ialah, pada pandangan anda, adakah teori bumi ini rata merupakan sebuah teori yang direka cipta bagi kepentingan pihak-pihak tertentu, konspirasi? Dan soalan keenam, sekiranya anda berpendapat bahawa pemikiran bumi ini rata adalah salah, bagaimana cara yang anda boleh lakukan untuk membetulkan fahaman tersebut? Untuk soalan kelima, 85% orang menyatakan bahawa ya, dan hanya 15% yang katakan tidak. Ya, itu saja. Dan saya dapat konklusikan bahawa ramai yang percaya bahawa bumi ini adalah bentuk sfera dan hanya sedikit yang mempercayai bahawa bumi ini adalah rata. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aizil Fikri Raslan akan menerangkan tentang kesimpulan dengan isu semasa ini, iaitu bumi adalah datar. Secara kesimpulannya, isu bumi rata ini merupakan salah satu isu yang sentiasa berlegar dalam kelompok masyarakat kita pada masa kini. Hal ini disebabkan wujudnya sesetengah kelompok yang berpegang pada kepercayaan bahawa bentuk permukaan bumi ini adalah rata. Isu permukaan bumi rata ini sudah menjadi isu yang hebat diperkatakan apabila hal ini disokong oleh beberapa pihak komuniti. Pihak komuniti ini sedaya upaya akan cuba mempengaruhi dan meyakinkan masyarakat kita berkenaan idea tentang permukaan bentuk muka bumi ini adalah rata. Jika isu ini dibiarkan secara berlanjutan, masyarakat kita akan mudah terpengaruh dengan ideologi yang tidak sahih tentang permukaan bentuk muka bumi yang sebenar. Dengan adanya penjelasan yang sahih terhadap permukaan bentuk muka bumi ini, jelaslah bahawa sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat kita supaya mengetahui dan memahami tentang konsep sebenar
tentang bentuk permukaan bumi ini adalah sfera ataupun rata. Dengan penjelasan yang sahih juga, sedikit sebanyak dapat membantu masyarakat yang terpengaruh dengan ideologi yang tidak sahih supaya memperbetulkan pemahaman mereka tentang permukaan bentuk muka bumi yang sebenar. Sekian, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan terima kasih.